Marilah mari. Kita kena macam ni. Ingat tak? Masa pilihan raya negeri kita macam marilah mari. Tapi saya serahkan yang menari dan menyanyi kepada Hani lah. Saya takut menyumbangkan keadaan pagi. Ya, tak apa. Tapi tak apa. Terence menemani saya sebagai satu benda yang bergemapan di sebelah saya. Bergemapan. Okay. Hani membayangkan kegemapan malam ini. Ya, saya terus membayangkan kita kena visualize. Dan untuk membahagiakan diri juga, kita perlu mempunyai pasangan yang tepat. Betul. Pasangan pengacara yang tepat dan juga pasangan hidup yang tepat seperti mana tetamu kita seterusnya. Ya, betul. Dengan memegang kunci kata kejayaan demi kebahagiaan. Ini semua kita nak kongsi dengan anda, inspirasi kejayaan demi kebahagiaan bersama kita pada waktu ini, pengaruh media sosial, seorang selebriti media sosial, usahawan, iaitu Hafiz Muhammad dan juga Syafiqah Aina. Assalamualaikum. Bersama kami pagi ini. Mukadimahnya, bagaimana anda boleh terfikir ataupun mula berkecimpung sebagai seorang pengusaha media sosial? Kalau kita kongsikan. So, Alhamdulillah, dari zaman sekolah, sekolah lagi, semua orang saya pasti ada satu perkara yang dia tak tahu apa masa depan dia. Yang saya juga pernah berada di fasa itu, saya tak tahu apa akan jadi masa depan dia. Tapi saya selalu melihat dunia perniagaan ini adalah dunia yang saya nak masuk ke dalam tu. Because of dalam dunia perniagaan bukan tentang kewangan dia, bukan tentang how lifestyle dia, bukan. Tapi saya nak hari-hari saya doakan dekat Allah supaya bila saya duduk dalam satu perniagaan itu, saya mampu untuk memberi semua orang ni bahagia, senyum dan sebagainya. Jadi saya pernah di awal perniagaan saya doa dekat Allah, ya Allah, kau kurniakan aku satu jalan dan aku nak gunakan jalan tu untuk membantu orang memerlukan. Itu perkara yang saya mulakan dulu. Saya tidak minta perniagaan, saya tidak minta kewangan, tapi saya minta, ya Allah, kurniakan aku satu jalan. Dan Allah kurniakan jalan itu adalah perniagaan. Itu dia. Dan pada dalam doa tersebut, pernah terbayangkan tak bahawasanya mencari pasangan yang bernama Aina? Ada ketika itu? Saya selalu letak dalam diri saya, setiap fasa hidup saya adalah 5 tahun. Okey. So, saya selalu pesan Hafiz, umur 25 tahun nanti, awak harus ada satu perniagaan yang stable, harus ada isteri yang cantik. Cantik bukan luaran saja, dalaman juga. Saya minta benda tu kan. Alhamdulillah. Aina banyak membantu saya. Kalau orang kat luar, kita boleh nampakkan pasangan kat luar saya start from zero to hero. Jadi saya dengan Aina ni, saya masih ingat di awal kita kenal dulu. Banyak dia memberi orang kata-kata semangat. Saya pernah cakap dengan Aina, kalau awak memilih saya kerana duit, saya tak ada semua tu. Tapi kalau awak memilih saya kerana kudrat, tanggungjawab, insya-Allah saya akan usahakan. Alhamdulillah sampai hari ini. Sweet je bersama. Wow. Hashtag proposal of the year. Ini wedding of the year tau, 2017. Kalau tengok kan apa yang viral tu lah sebelum ni. Kita kalau wanita-wanita khususnya kan. Memandang sahaja pasangan. Di sini, yang memandang sahaja. Okey, jadi apa sebenarnya prinsip yang dipegang oleh kalian berdua sampai waktu ini? Actually, Aina dia punya suara agak... saya boleh abang tahu. Alright. Prinsip. Kalau bercakap soal prinsip ni, of course prinsip tu datang daripada how kita membesar. Bagaimana saya dibesarkan, bagaimana saya melihat keadaan hidup dan sebagainya. Jadi saya ni dibesarkan daripada keluarga yang sederhana. Dan saya berjauhan dengan ibu saya, membesar berjauhan dengan ibu saya. Which is ibu saya bekerja di Kelantan, Kota Baru Kelantan, dan ayah saya di Johor Bahru. Jadi saya berduduk berjauhan. Jadi waktu tu, of course, kita akan ada satu perkara yang kurang kasih sayang. Bukan salah ibu dan ayah saya, bukan salah mama abah saya. Because itu tanggungjawab dia. Itu juga takdir yang jalan kita dibesarkan. Jadi saya melihat sesuatu selepas daripada fasa itu, saya rasa ada satu kejayaan yang saya nak kejar. Dan saya letak satu prinsip itulah. Kejayaan ni very subjektif. Ada orang dia melihat kejayaan tu dari segi pencapaian dia, dari segi kewangan dia. Tapi macam saya sih, how saya membesar daripada dulu sampai sekarang adalah saya suka berpegang pada prinsip bahagia itu. Kejayaan demi kebahagiaan. Dan itulah yang saya kekalkan dalam diri. Yang apa pun saya usahakan, saya berpegang pada hala tuju itu. So prinsip saya adalah kejayaan demi kebahagiaan. Mana-mana pun, tak kira isteri, orang luar, anak atau mak ayah. Setiap kejayaan anak, setiap kejayaan seorang suami, setiap kejayaan seorang ayah ataupun majikan, perlu ada kebahagiaan dia.
Okey, seterusnya kita buat macam video YouTube lah. 3 nilai. 3 nilai yang menghasilkan kejayaan dalam kehidupan anda. Okay. 3 nilai itu, sila senarai. 3 nilai yang menghasilkan kejayaan tu. So, tak lari dari segi work hard, kerja keras. Secara jujur, tanggungjawab sangat besar sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah dan sebagai seorang majikan juga. Dan yang kedua, talent. Saya tak rasa daripada dulu sampai sekarang saya adalah orang yang berbakat. Tapi saya tahu setiap kerja keras pasti ada dia punya latihan-latihan untuk kita kenal bakat tu. Bakat dalam perniagaan maupun bakat untuk mengenal diri kita sendiri. Dan yang ketiga, pada saya, adab. Adab sangat penting. Because of semua orang ada ilmu, semua orang ada duit. Kalau tak ada adab, tak akan dapat pergi. Jadi tiga-tiga itulah yang satu orang kata 3 elemen penting dalam kejayaan demi kebahagiaan yang saya kekalkan sehingga sekarang. Saya nak tambah juga. Silakan. Apa yang selalu kami pegang untuk apa yang kami perjuangkan selama ni, kita pegang kepada 3 benda. Inspirasi, cinta dan keberanian. Benda itu yang kita sentiasa pegang untuk kita sebarkan manfaat dekat orang ramai. InsyaAllah. Aina, isteri saya kan. Saya selalu bagi tahu, saya ini hanya menumpang rezeki isteri. Tak pernah saya mengaku saya ini adalah orang yang melaksanakan perniagaan dan sebagainya. Saya nak jadikan isteri saya ini, Aina adalah tentang inspirasi, cinta dan berani. Ada keberanian. Dan itulah yang akan menjadi satu orang kata apa, untuk kita ke depan lagi. Sekarang kita sedang melihat di sekitar ibu pejabat anda sebenarnya di belakang skrin kita dapat lihat dan juga mungkin anda di rumah. Jadi menghasilkan kejayaan seumpama ini bukanlah senang. Apakah langkah-langkah yang menuju ke arah itu? Bagaimana anda membina tapak perniagaan yang kukuh, kemudian sedikit demi sedikit menambah kepada itu? Hafiz. Ada 2 faktor. Yang pertama, kita tak lari daripada agama itu sendiri. Yang mana saya percaya sedekah dan zakat itu sangat penting. Allah pun dah janjikan benda tu kan. Jadi itu yang kita kekalkan. Di mana aliran duit daripada masyarakat yang mana support kita dalam perniagaan. Kita pun orang kata rezeki kita ni adalah daripada manusia juga. Allah bagi yang mereka jadi asbab juga kepada kita. Jadi di mana aliran duit tu sangat penting. Dan yang kedua adalah dari segi syarikat itu sendiri. Saya akan make sure, alhamdulillah dengan izin Allah, the environment first. Environment tu paling penting sekali dalam office. Environment kita bersama dengan customer, adab kita bersama customer. Itu yang kita kekalkan. Maksudnya kita jangan duduk letak sombong di depan, jangan letak angkuh di depan. Itu perkara yang sangat penting lah. Okey, mengekalkan environment yang harmoni bukan satu perkara mudah tau. Apatah lagi kita ni seorang manusia biasa yang ada emosi naik turunnya kan. Jadi nak pula sebagai seorang influencer, orang memerhatikan segala perkara, terutama sekali dari segi urusan keluarga pun mereka nak ambil tahu. Rasa tertekan tak? Stres tak? Dari segi aspek itu, bila semua urusan keluarga pun orang nak ambil tahu dan orang akan komen apa-apa sahaja. Macam bagi kami, mungkin kami dah terbiasa kan. Kita dah di dalam social media, dah daripada kita sebelum kahwin lagi, memang setiap apa yang kita buat tu memang orang akan perhatikan dan orang akan petikaikan. So banyak sebenarnya yang kita belajar daripada social media kan. Sebenarnya apa yang di social media itu adalah 1% saja. Apa yang kami share itu hanyalah 1% saja. Jadi apa segala persepsi mereka kepada kami itu, saya anggap itu adalah nasihat daripada seorang sahabat-sahabat saya kan. Masyarakat ni ataupun netizen ni adalah sahabat-sahabat kita juga. Jadi pada saya sendiri, saya rasa setiap kata-kata orang itu adalah latihan buat kita. Sama ada di pujian maupun benci. Itu latihan hati kita sendiri. Ada pilihan sebenarnya terletak di tangan mereka yang menggunakan media sosial. Mereka boleh pilih tanda pagar yang sesuai untuk di-follow, untuk mendapat sumber inspirasi. Begitu juga dengan penghasil ataupun pengkarya di media sosial. Adakah anda juga memilih, adakah anda meletak peratusan seperti yang dikatakan tadi, 1% saja dikongsi? Apa yang anda pilih untuk dikongsi di media sosial? Saya macam saya kata, 1% saja saya daripada kehidupan kami. And social media adalah part of saya punya diary sebenarnya. Saya jadikan social media sebagai diary yang boleh saya tengok. Dan ada satu benda yang paling penting untuk diri saya sebagai seorang lelaki. Lelaki ni dia sentiasa diuji dengan kesetiaan tu. Betul. Jadi apa yang buat kita takut untuk kita terus setia? Satu adalah mungkin dengan Allah sendiri. Yang kedua, takut isteri kita kecewa. Dan ada 3 ni. Yang mana 2 ni biasanya lelaki biasa lagi. Yang ketiga adalah kecaman orang.
So kadang-kadang saya sengaja kongsikan ini untuk bila kita nak buat perkara yang tak baik, kita jadi takut. Nanti orang kecam dan sebagainya. Dan kadang-kadang dari segi perniagaan pula kan, of course kita alhamdulillah pengusaha yang gaji sama apa semua. Kadang-kadang saya terpaksa ataupun sengaja untuk spend more kepada orang ramai atau semua sebab saya nak tengok satu financial biar dia depan. Saya kat sini supaya at least kita takut. Kalau kita buat bukan-bukan, nak makan apa? Saya kan perniagaan dia. Betul juga tu. Okey, apa perkara yang tak pernah langsung dikongsi di media sosial? Banyak. Kata terlalu banyak sebenarnya. Dia ada benda yang kita privasikan dan ada perkara yang kita share bukan untuk orang kata menunjuk dan sebagainya, but itu mungkin ada manfaat dan kebaikan kepada orang, itu yang kita show. Okey, kejayaan demi kebahagiaan masa sama membantu mereka yang memerlukan itu konsep kehidupan selagi mana mampu. Tapi pernah tak merasa kepenatan dan juga keletihan bila macam orang minta bantuan tak kira waktu? Nak tanya juga ni sebab kita manusia biasa ni kan. Aina tahu macam mana kehidupan saya setiap hari. Every day boleh orang kata alhamdulillah dapat call mereka. Saya berkongsi ada yang tunggu dekat office daripada pukul 4 pagi untuk meminta bantuan dan sebagainya. Pada saya satu perkara adalah kalau kita tidak mampu, kadang-kadang luar kemampuan kita untuk membantu. Contohnya mereka berhutang dengan along sampai 12 along, 13 along. Emosi yang saya pegang setiap hari itu sangat tinggi. Kita mendengar, tapi kadang-kadang ada benda yang luar kemampuan kita. Sebagai contoh, kita nak bantu dari segi kewangan yang sampaikan 300-400 ribu dan sebagainya. Kita boleh mendengar. Sebab mendengar juga adalah salah satu saya rasa alternatif ataupun kaedah membantu dia dengan baik. So, itu yang saya syukur bila mereka sudi ataupun selesa untuk mendengar apa yang kita advise. Ada juga kita bantu dari segi kewangan, tapi kita tengok apa yang mampu dan apa yang luar kemampuan kita. Okey, bila orang meluahkan rasa, emosi dan sebagainya kan, kita pun perlu tempat untuk kita luahkan. Kita kena lepaskan sebab kita tak boleh simpan kan negativiti yang ada tu. Jadi di mana saluran yang selalu di Aina mungkin nak jawab sebagai pasangan, sebagai isteri. Sebab saya tahu setiap hari dia akan deal dengan dan mendengar masalah-masalah orang kan. Saya faham apa yang dia rasa. So, setiap hari memang saya akan bertanya dengan dia, akan bercerita dengan dia, bagi dia hilang sebab saya tahu setiap cerita yang dia cerita tu akan efek dia punya emosi juga. Benda-benda macam tu kan. So saya lah berperanan untuk membantu dia release benda tu. Anak-anak juga dekat rumah. Kita boleh lihat perkongsian anda bukan sekadar rumah tangga saja, tapi menyeluruh daripada semua aspek kehidupan. Dan kita dapat lihat seperti yang terpapar di skrin, anda sentiasa bersama di dalam kamera, tidak kira di mana anda berada. Jadi sebenarnya kita surprise mama saya pencin. Baru saja alhamdulillah dalam sebulan ni lah mama dan ayah saya mereka baru je pencin. Jadi sebenarnya selama ni dalam selama berniaga ni saya tak boros. Saya sangat menjaga dari segi kewangan tu, kumpul dan sebagainya, sebab saya tunggu waktu indah ni sebenarnya. Kalau orang tanya apa makna kejayaan demi kebahagiaan, inilah apa yang kita kejayaan yang kita capai tu kita sebarkan kepada orang-orang kita sayang. InsyaAllah. Dan ini merupakan suatu momen yang indah yang anda juga kongsikan dengan para pengikut di media sosial. Sememangnya memberi semangat kepada mereka yang menonton juga untuk mencontohi anda. Saya baru belajar konsep ni, bahasa kasih sayang. Ingin kita bertanya, apakah bahasa kasih sayang anda berdua? Bahasa kasih sayang. Okey. Aina dan saya ni kita sama juga seperti orang lain juga. Ada kadang-kadang ada terasa, kadang-kadang ada bahagia kan, normal. Tapi saya sentiasa ada rules dengan Aina. If kata kalau awak ada salah faham dengan abang dan sebagainya, kita ada 5-minute rules dalam rumah tangga. Yang mana kita letak dalam 5 minit tu, kalau awak marah ataupun saya marah, kita 5 minit kita diam sekejap. But after 5 minit kita datang untuk kita peluk, ucapkan minta maaf dan sebagainya, walaupun lelaki sentiasa mengalah. It's okay. After 5 minutes kita kena buat benda tu supaya kasih sayang tu terus ada. And sebenarnya bila dah kahwin ni, saya rasa setiap hari kita kena renew kita punya love, punya dalaman ni kan, dekat dia. Sebab lama-kelamaan bila kita berkahwin ni, kita akan jadi kawan, kadang-kadang boleh jadi musuh juga. So pada saya, bahasa kasih sayang saya bersama dengan Aina adalah sentiasa kita
renew kita punya heart tu kepada pasangan tu. 5 minutes 5 minutes ni. 5 minit Dia hope you're watching. 5 minutes. Dia 5 minutes only. Okay. 5 minit untuk kita. No one day. No more one day. No one day. 5 minit saja. Okey, ni mesti pernah kena satu hari. Okey, baik. Berkaitan dengan didikan, kita tak semua mempunyai keluarga yang boleh membina karakter kita. Okey, tapi kita ada pilihan untuk membina karakter kita, sama ada untuk ikut parents kita ataupun tidak. Okey, jadi apa bentuk didikan ibu, ayah Fiz dan juga Aina berikan sehingga menjadi orang yang bermanfaat seperti mana sekarang ini? Saya selalu jadikan abah saya sebagai seorang inspirasi. Dia mendidik saya menjadi seorang anak jantan. Yang mana kita dibesarkan, saya sendiri dibesarkan dengan orang kata apa, nasihat-nasihat yang tegas. Bukan dimanja dan sebagainya. Dan saya cukup. Ketika pada waktu saya dibesarkan, mungkin kita akan ada perasaan marah dengan ayah kita. Kenapa kita macam ni, macam tu kan? Dia marah macam tu. Tapi bila kita besar, itu sebenarnya kita perkara yang paling saya sangat syukur. Tali pinggang, hanger, biasa. Itu perkara yang saya paling sangat syukur. Sebab itulah membentuk dan mendidik saya untuk menjadi seorang anak jantan. Sebab saya tak nak jadi lelaki yang lemah, yang lembik. Walaupun itu selalu mengganggu. Kadang-kadang kita jadi lelaki lemah juga kan, dari segi emosi semuanya. Tapi abah saya memberi saya didikan yang saya rasa saya patut contohi. But saya 2 orang jadi beradik. Saya nak jadi anak sulung yang mewakili daripada keluarga kecil ni, mencari kejayaan di luar. Dan saya nak pulangkan balik kepada mama dan abah saya. Okey, macam penting. Ya, Aina sendiri bagaimana pula? Kalau macam Aina keluarga Aina ni sejenis yang semuanya introvert. Okay. So semua memang malu untuk keluar. Tapi Aina tak nak jadikan benda tu sebagai satu kelemahan. Dia Aina ambil introvert tu untuk Aina keluar daripada rasa malu, rasa takut. Aina nak tunjuk yang introvert tu bukan satu kelemahan, kita boleh kekuatan. So Aina nak keluar daripada kelompok introvert tu untuk jadi sama yang kita boleh show apa kelebihan kita. Sekali lagi itu adalah pilihan betul kita sebenarnya. Sama ada kita nak pergi ke kiri ataupun ke kanan, itu semua terpulang kepada diri kita sendiri. Diharapkan menjadi inspirasi kepada semua untuk mencapai kejayaan demi kebahagiaan. Ingat 5 minit. 5 minit itu saya pegang. Seterusnya untuk para peminat anda, untuk juga penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia, apakah mungkin tips yang boleh anda kongsikan sebagai pasangan dan juga sebagai usahawan yang berjaya untuk mereka juga mendapat sedikit semangat pagi ini, supaya mereka yang ingin mulakan perniagaan untuk mulakan sesuatu yang baru mendapat cetusan inspirasi daripada anda. Silakan Hafiz. Assalamualaikum untuk sahabat-sahabat saya di rumah. Awak ni saya bukan anggap sebagai seorang follower, fans, tapi awak ni adik-beradik saya. Kalau saya ni adalah abang awak, kalau saya ni adalah adik awak, dengarlah kata-kata sebagai seorang abang kepada seorang adik. Dan insya-Allah untuk melalui satu proses hidup tu bukan senang, bukan mudah. Dan sekarang kita berada dalam satu fasa hidup yang semua orang sangat struggle. Yang abang harap awak kuat, jangan lemah. Ingat muka mak ayah, bayar balik jasa mereka. Bayar balik dengan apa? Bukan duit, tapi bayar balik dengan kudrat awak. Hari ni hari Minggu, kalau awak masih baring di katil tu, it's okay. Tapi at least sedarlah, bangunlah menjadi seorang anak yang berjaya. InsyaAllah esok berjaya bukan untuk duit, tapi kejayaan demi kebahagiaan tu. Beri semua orang sekeliling awak bahagia, insyaAllah. InsyaAllah. Okey abang. Terus panggil okey abang. Sebab kata dibahasakan kepada semua untuk ini follower-follower yang ada, yang memang sentiasa terinspirasi dengan kisah daripada sepasang suami isteri yang Allah, memang ada ujian banyak, tetapi memberikan sumber inspirasi yang sangat positif pada semua, supaya ialah dalam situasi yang tak berapa nak stabil sekarang ni kan, jadi ramai yang memerlukan sokongan-sokongan seperti Aina nak tambah apa-apa pada kata-kata abang tadi? Ya betul. Kakak, saya panggil kakak. Untuk Aina fokus kepada anak-anak muda lah, semua kita insyaAllah kan. Teruskan apa yang awak impikan
Jangan berhenti bermimpi. Sebab orang macam, kau ni berangan je. Beranganlah. Sebab dari berangan tu lah kita boleh dapat something satu hari nanti. Sebab kita tak tahu kejayaan kita akan capai bila. So teruskan apa yang awak usahakan. Tapi jangan tersilap pilih jalan, tersilap pilih kawan. Kita kena tahu apa yang kita nak. So usaha ke arah itu, insya-Allah. Jangan dengar apa yang orang cakap bukan. Orang yang berdarjat, orang yang berharta jarang tolong orang susah. Tapi orang yang bermula daripada susah pasti akan tolong orang susah. InsyaAllah. Jadi cari jalan awak supaya satu hari nanti awak boleh bantu ramai orang susah. InsyaAllah. Sangat terinspirasi. Okey, berimpian, berangan-angan tak salah. Pegang trofi. Saya pegang. Angan-angan. Salahnya kan? Amin. Ada gerasi yang kasih malam ni. Okey, insyaAllah. Okey, apapun terima kasih banyak kami ucapkan kepada Hafiz Muhammad dan juga Syafiqah Aina, selebriti media sosial. Okey, dan anda boleh follow sekarang ini. Juga seorang usahawan yang banyak berinspirasi pada semua. Anda boleh dapatkan setiap hari mana input-input yang sangat positif daripada. Kalau anda belum, sila follow mereka sekarang juga. Di semua media sosial. Dan kita sudah pun kongsikan segala pautannya. Untuk ketika ini kita akan berehat seketika. Kita akan ke cerita pagi yang mana kita akan bawakan cerita dari Terengganu. Ya, betul. Pagi ini. Juga berkaitan dengan kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Terengganu khususnya bagi menghadapi kemungkinan banjir semasa PRU ke-15. Kita bersama dengan pelapornya Azrul Faiza Jusoh.